Tapi bila kita katakan urus stres, ubat stres, kita lihat untuk awalnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, ayat kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. أحسب الناس, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata kami beriman? Yaqulu amanna, adakah kita ni boleh kita boleh mengatakan aku beriman, aku taat, aku yakin, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu perkara? Maka kita bila bincang tadi stresnya adalah satu ujian, satu masalah, satu bebanan yang kita tak suka. Dan dalam sambungan ayat yang ketiga, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu, min qablihim, yang sebelum kita lagi Allah dah uji, dengan ujian yang sedemikian. Nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenarnya beriman, dan nyata pula yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Maka nah kita lihat ayat ini untuk mukadimahnya. Tekanan, stres, ujian, dugaan musibah yang kita hadapi, apa-apa pun, dari sudut pekerjaan, dari sudut kesakitan, dari sudut kekeluargaan dan apa pun, kewangan dan sebagainya, itu semua yang menjadikan kita tekanan, tertekan, stres, pressure dan sebagainya, rupa-rupanya itu merupakan ujian yang Allah sebut dalam Al-Quran. Itu merupakan indikator, kayu ukur nak tengok tahap iman kita. Mana mungkin kita boleh kata kita nak masuk syurga senang-senang. Kalau suruh pilih nak syurga neraka, semua duk kata syurga. Tapi apakah kayu ukurnya? Ini antaranya tekanan, ujian, musibah yang kita kata itulah semua punca stres kita. Kalau dalam kalimah termsnya kita panggil stresor, punca stres. Maka semua itu adalah ujian-ujian yang kita perlu hadapi, nak tak nak kita hadapi. Dan apa lagi bila kita bincang tentang ini, muslimat sekalian, kita lihat ini lagi. Dalam Al-Quran Allah sebut tadi siap-siap, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, yang sebelum kita pun Allah uji. Yang mana kalau kita kata kita ini nak beriman, berimannya bukan setakat diukur dari kayu salatnya sahaja, bukan diukur dengan kayu nilai puasa kita sahaja, diukur dengan nilai zikir kita semata-mata atau bacaan Al-Quran kita semata-mata, tapi ditambah juga dengan bagaimana kita menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Dan sebab itulah bila sebut lagi tentang ujian, kita lihat Nabi-Nabi terdahulu juga diuji maha dahsyat. Kita lihat antaranya Nabi-Nabi Ulul Azmi, ada 5. Kalau kita sebut satu persatu, semuanya diuji dengan sangat dahsyat. Semuanya diuji dahulu, baru diangkat tarafnya, baru diangkat darjatnya oleh Allah. Sebab itu muslimat sekalian, apapun ujian, saya program di Syah Padu, biasa dengar nama ni Syah Padu kan. Apa ujian mereka? Mereka pada awalnya office mereka di Shah Alam. Baru-baru ni, baru sebulan dipindahkan di KL. Yang mana kalau Shah Alam, orang dah beli rumah di Shah Alam, duduk Shah Alam, anak-anak semua bersekolah di Shah Alam dan sebagainya. Tiba-tiba 1 bulan yang awal kebelakangan ini terpaksa pindah kerja KL. Kalau puan-puan sekalian, saya yakin dah biasa, mungkin dah bertahun-tahun dah ulang alik kerja KL, dah rasa dah jam dan sebagainya. Maka ini juga saya sebut, ini juga ujian. Ujian boleh datang dengan pelbagai keadaan, pelbagai situasi. Kalau kita kata kenapa dia tak ada ujian ke, dia tenang je, dia senyum je, tidak. Nanti kita bincang, bukanlah kerana orang itu senyum, orang itu tenang, bukan tidak, dia tidak diuji, tapi kenapa nanti kita bincang 2 perkara yang Allah berikan kepada orang yang bila diuji tapi malah dia terus ingat kepada Allah. 2 perkara nanti kita pegang. Dan sebab itu kita lihat, antara bila kita bincang lagi tentang ujian-ujian yang berlaku sekeliling kita, cubalah sebut, saya yakin semua orang ada ujian yang tersendiri, setuju? Cuma berbeza-beza je keadaannya. Mungkin duduk sebelah tapi ujian tak sama, tapi tetap diuji. Sebab itu kita lihat, apa antara ujian-ujian ataupun apakah antara kelebihan kita bila diuji. Ada orang kata, diuji pun ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yang mungkin kalau kita tidak diuji, kita tak dapat. Apa dia? Yang pertama, Allah hapus dosa kita.
Ya, dalam hadis riwayat Muslim, apa yang dimaksudkan? Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Disebutkan urusan kita ini orang mukmin, orang yang beriman ini sungguh menakjubkan, sungguh ajaib. Sebab apa? Kerana bila diberi nikmat yang seronok, nikmat harta, nikmat anak, nikmat suami sayang, nikmat dapat majikan yang bagus, nikmat, kita bersyukur, kita ingat balik pada Allah. Kita dapat kebaikan kerana itu. Dan apa ajaibnya lagi, apa yang menakjubkan lagi urusan orang mukmin, ini juga antaranya bila kita diuji, kita diduga, kita mendapat kesusahan, kesedihan dan sebagainya, kita malah bersabar dan ingat balik kepada Allah, kita juga mendapat kebaikan ke atasnya. Maka Nabi kata apa? Urusan orang mukmin ini sangat menakjubkan sebab seluruhnya adalah kebaikan. Kenapa kebaikan? Diberi nikmat kebaikan, dia bersyukur, dia mendapat kebaikan ke atas syukurnya. Bila diuji dia bersabar, ingat balik pada Allah, kerana sabar tadi dia mendapat kebaikan ke atasnya. Maka kita lihat Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah angkat darjat kita kerana ujian-ujian yang kita hadapi. Maka bila kita kata tertekan, stres dan sebagainya, ingat, sabar, pause kejap, 5 minit, 5 second sebagainya, duduk, lihat balik. Mungkin inilah cara Allah nak hapus dosa kita. Kita doa lepas solat. Kita kata apa? Ya Allah, hapuskan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kami yang lepas, dosa-dosa kami yang kini, dosa-dosa kami yang akan datang. Hapuskan seluruhnya, ya Allah. Kita minta Allah hapuskan dosa kita. Maka dengan bagaimana caranya? Ini. Allah berikan, Allah datangkan ujian untuk hapuskan dosa kita. Allah nak kabulkan doa kita tadi dengan cara macam mana? Nak hapuskan dosa kan? Allah kata boleh aku hapuskan dosa kalian. Dengan macam mana? Allah bagi ujian demi ujian. Maka itu cara Allah hapuskan dosa kita. Maka kita lihat lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa disebutkan bagi Nabi menyebutkan apa? Tidaklah seorang Muslim itu ditimpa kelelahan, kepenatan, kepayahan, kesakitan, kesedihan sehingga kan apa? Ada bahkan duri yang melukainya. Contoh duri ni apa? Kita kata benda halus kan? Benda yang menyakitkan. Sekecil-kecil kesakitan itu pun duri. Kalau kita rasa sakit, kita rasa tak selesa dengannya, kita rasa tak nyaman dengannya, itu pun ada asbab, ada sebab Allah menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Sebab itu kita lihat, apatah lagi yang kita rasa tertekan, bebanan dan sebagainya. Kenapa kita sebut ini muslimat? Kerana apa? Rata-rata kalau kita jumpa, saya jumpa orang perempuan dan orang lelaki, rata-rata yang ada masalah stres, tertekan yang sangat-sangat ni orang perempuan. Ya? Orang lelaki ni dia tak kisah. Ya, rumah bersepah pun dia tak apa, dia tak stres, dia tak tertekan. Kita stres sebab itu bila kita sebut ada tekanan, sebab itu bila walau penat pun kerja, kita tahu badan kita tak larat, badan kita letih, tapi kerana kita ada tekanan, ada push kita, maka kita penat pun kita duduk kemah rumah lagi. Ya, tapi apa? Tengok, kita tetap akan rasa penat. Ya, bila diuji dan masalah, keletihan tetap kita akan rasa. Tapi tengok, Nabi memberikan khabaran yang sangat baik, gembira, berita gembira buat kita. Keletihan, kesakitan, kesedihan yang kita lalui, hari demi hari itu ada penghapusan dosa yang Allah sediakan buat kita. Sebab itu mungkin satu hari banyaknya dosa yang kita lakukan 24 jam. Maka inilah cara-cara Allah hapuskan dosa kita. Ya, maka ini kita nak berbaik sangka dengan apa pun yang Allah berikan. Ini antaranya. Sebab itu bila kita bincang lagi masalah tekanan ini, semuanya ada punca-puncanya. Ada orang punca dengan kewangan. Ya, baru pagi tadi saya program di Kelang. Habis Kelang saya ke sini. Seorang ustazah kata apa? Ustazah kami ni sekolah private, tidaklah gaji bersamanya, tapi alhamdulillah saya rasa tenang. Saya kata apa? Tenang itulah berkat. Ya, ada orang gajinya mungkin 5-6 angka, tapi kerana tiada berkatnya dalam gaji tadi, tiada rasa tenang, tiada bahagia. Sedangkan apa? Walaupun gajinya tak banyak, tapi ketenangan yang dia ada, saya kata apa? Tenang itu lagi mahal daripada nilainya duit. Sebab itu bila kita bincang ini, bukanlah dia tak ada masalah, dia ada masalah ke tidak ada. Masalah apa? Mungkin ada masalah tentang gajinya kecil mungkin. Tapi itu tidak menjadi masalah besar kerana diberikan ketenangan, diberikan rasa nyaman. Maka inilah kita bincang, orang yang mana meletakkan Allah sebagai pergantungan. Ada masalah, bukan tak ada, ada.
tapi rasa tenang. Kenapa dia tenang je? Bukan kerana dia tak ada masalah, tapi rupa-rupanya dia meletakkan Allah dulu, diletakkan di tempat yang paling atas. Maka Allah memberikan ketenangan demi ketenangan kepadanya, ketenteraman. Maka kita lihat lagi, bagaimana untuk kita nak apa? Nak kawal diri kita daripada tertekan. Apa punca-puncanya? Tadi kita bincang kewangan sebagai contoh. Lagi apa? Kekeluargaan, kerjaya dan sebagainya. Dan rupa-rupanya saya nak kongsikan hari ini 3 punca kenapa orang mudah tertekan, mudah stres. Ya, dalam apa-apa aspek sekalipun. Antara yang pertama, apa dia? Antara dalam kisah Saidina Umar. Ya. Kisah Saidina Umar berjumpa dengan seorang pemuda. Yang mana Saidina Umar dengar apa pemuda tadi berdoa. Dia angkat tangan, dia kata apa? Ya Allah, jadikan aku dari kalangan orang yang sedikit ini. Maka Saidina Umar datang dekat pada pemuda tadi. Wahai pemuda, kenapa engkau nak minta pada Allah tergolong daripada kalangan yang sedikit? Sedangkan kalau kita nak cari orang yang followernya apa? Followernya ramai lah kan. Kita nak orang yang ramai pengikutnya, kita nak ikut orang yang kita dah kenal dan sebagainya. Tapi pemuda tadi minta doa pada Allah, ya Allah, jadikan aku dalam golongan yang sedikit. Maka bila Saidina Umar tanya pada pemuda tadi kata apa? Wahai Umar Amirul Mukminin, tidakkah engkau tahu dalam surah Al-Quran Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur? Apa maksudnya? Sangat sedikit, qalil, sedikit hambaku yang bersyukur. Maka aku nak termasuk dalam golongan yang sedikit ini, iaitu orang yang bersyukur. Rupa-rupanya ini juga antara kunci kita nak tenang. Stres, tertekan. Betul, semua orang tertekan. Tapi apa kunci dia boleh tenang? Inilah antaranya. Kerana dia banyak bersyukur. Yang Allah bagi sikit, dia bersyukur dengan nikmat. Walaupun banyak sekalipun dia bersyukur dengan nikmat, maka dia tenang-tenang saja. Sebab itu 3 antaranya apa punca yang pertama kita lihat. Ya, kenapa orang mudah stres, tertekan? Antara pertama, kerana kita nak lebih dalam hidup kita. Nak lebih dalam hidup maksudnya apa? Ya, kita duk cari, kita fokus, kita nak hidup ni dunia seolah-olah kita tak mati hari esok. Kita hidup kat dunia, kita duk cari dunia ni seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Sebab itu kita tertekan. Penat ke tidak? Penat kan? Bila kita bangun tidur je, kita duk fikir dunia. Kita bangun tidur, kita lelap, kita bangun semula, kita fikir dunia. Itu saja yang kita letakkan di atas kepala kita, yang kita fikirkan di minda kita. Kerana itu kita akan penat. Kita akan tertekan. Kita akan rasa tak mampu. Sebab bila dunia ini kita kejar macam mana pun, kita tak akan dapat seluruhnya. Kita tak dapat puaskan hati kita. Saya selalu kata dengan jemaah, saya kata macam ni. Cuba bayangkan. Katalah balik nanti kita minta pada suami, bang, kita nak masuk raya dah ni. Rajab, Sya'ban, nak masuk Ramadan. Kita nak masuk Syawal. Cuba minta apa dengan suami? Kata minta nak tukar langsir ke? Minta nak tukar kapet ke? Agak-agak suami bagi tak? Bagi ke tidak? Oh, tak tahulah ya. Dengan ekonomi yang tak menentu sekarang ni. Katalah suami bagi. Beli pula, kata nak beli baju sedondon. Suami bagi beli baju sedondon. Kita rasa waktu tu rasa apa? Tak rasa apa muslimat? Rasa gembira, rasa seronok lah ni sebab suami belikan. Bang, cubalah bang, dah berapa puluh tahun abang tak belikan saya cincin. Cuba belikan sebentuk. Nak masuk Ramadan ni nak cuba cincin baru. Contoh ya. Sekali suami bagi. Betul suami bagi. Kita rasa apa? Kita lah wanita paling bahagia. Waktu itu. Setuju tak? Waktu tu rasa paling bahagia sangat-sangat ni. Tapi lepas tu agak-agak minta lain ke tidak muslimat? Minta lain ke tidak? Oh, minta. Tengok. Ya. Azan ni sampai habis ke tidak? Sampai habis, kita tunggu dulu. Ya.
antara waktu-waktu mustajab, waktu ketika azan berkumandang. Antara. Baik, kita sambung sikit lagi tadi apa? Kalau kata suami beli, tadi apa yang kita nak, kita rasa bahagia, kita rasa seronok. Tapi lepas tu pasti confirm kita nak lagi yang lain. Kerana apa? Bahagia tadi sekejap je. Seronok tadi sekejap. Waktu tadi tu je. Maka lepas daripada tu kita minta lain. Kita rasa apa? Tadi belum cukup puas membahagiakan. Nak benda lain untuk bahagia lain. Tengok. Sebab itu kenapa kita tertekan. Kerana kita nak lebih dan lebih. Kita duk cari dunia. Saya teringat murabi saya kata apa. Katalah ni cawan. Kalau saya minta pada muslimat, saya nak air Milo ais. Panas-panas macam ni Milo ais sedap juga kan. Milo ais. Muslimat bagi saya apa? Mineral. Minta Milo ais dapat mineral pula ya. Dikatalah dapat Milo ais juga ustazah. Dapat sekali dengan cawan ke dengan jak ke macam mana? Tolonglah fikir. Ya? Dapat dengan cawan lah. Milo ais dapat cawan sekali. Tapi kalau saya minta nak cawan kosong je. Muslimat bagi apa? Cawan kosong je lah. Ada air Milo tak dalam tu? Tidak. Minta Milo ais dapat sekali cawan. Walaupun tak minta cawan. Tapi minta gelas kosong dapat gelas saja, tak ada air Milo. Maka umpamanya apa? Kita duk cari dunia. Kita cari dunia. Dunia je lah kita dapat. Tapi kita cari akhirat. Akhirat berserta dunia kita akan dapat. Kita cari dunia, dapat gelas kosong je kita dapat. Tapi kita cari akhirat, akhirat berserta dunia kita dapat. Sebab itu bila kita kata apa, berbalik tentang topik kita. Kenapa kita tertekan, kenapa kita stres? Sebab apa? Kerana kita nak lebih dalam hidup kita. Lebih dari sudut apa? Kalau lebih ilmu tak ada masalah, sila. Lebih amal tak ada masalah, sila. Tapi lebih ini apa? Lebih dari sudut material fizikalnya semata-mata. Dan yang kedua yang membuatkan kita lebih terbeban, kita lagi penat apa dia? Kita duk cari dunia tadi. Dalam kita hidup ni 24 jam, 7 hari 1 minggu, 30 bulan 30 hari 1 bulan ni. Kita tak tahu mana satu hari yang mana mungkin Allah boleh tarik nyawa kita. Kita duk sibuk, duk bangun tidur, duk fikir dunia, duk fikir kerja, duk fikir seluruh tentang dunia sehingga kita tidak selitkan walau 1 saat pun tentang akhirat. Maka kita takut apa? Ini boleh menjadikan kita tertekan. Dan yang kedua apa? Kenapa lagi tertekan? Kerana kita nak lebih dari kemampuan kita. Kenapa orang mudah stres? Sebab kita nak lebih kemampuan. Apa contohnya? Apa contoh mudah? Ya, kita nampak orang beli barang baru, kita pun teringin juga. Teringin, salah ke teringin? Tak salah. Tapi kalau ianya mengikut kemampuan kita, tak ada masalah. Tapi ia akan menjadi masalah dan lebih menjadi tekanan sekiranya ia di luar kemampuan. Kita nak benda yang kita tak mampu. Kalau kita nak juga, apa kawan kita beli tadi, kita mampu, tak apa. Sebagai contoh apa? Apa? Cuba sebut sikit. Kalau alam-alam pekerjaan ni, kita nampak apa? Contoh handbag baru katalah. Nampak cantik handbag orang tu. Kita pun nak beli juga, padahal baru beli handbag. Nampak kawan punya handbag, teringin, beli lagi. Sedangkan sepatutnya duit tadi kita boleh buat apa? Boleh buat bayar ini dan bayar ini. Tu yang sampai belum hujung bulan kita short duit. Tengok kenapa ini menjadi punca-punca tekanan. Saya buat survey. Ya, banyak-banyak antara di government sector. Banyak juga di antara corporate sector. Kita buat survey apa? Tahap stres. Tahap stres. Apa punca stres? Streso yang berlaku kepada kaki tangan. Antara apa? Antara yang ada adalah kewangan, kerjaya, keluarga, anak-anak. Masalah kesihatan. Rata-rata yang kita jumpa surveynya yang paling tinggi agak-agak apa? Antara banyak-banyak stresor tadi apa paling tinggi? Apa dia? Kewangan. Rata-rata yang mengatakan kewangan itulah punca faktor tekanan. Sebab apa inilah keduanya? Kerana kita nak benda yang lebih di luar kemampuan kita. Sehingga kan kita rasa belum cukup bulan kita rasa tertekan. Belum cukup bulan kita rasa berat. Sedangkan orang lain sebenarnya boleh cukup sehingga bulan depan. Ini nak kata. Sebab itu cukuplah dengan kadar cukupnya. Kalau kita mampu sila tiada masalah. Tapi ini kita berbalik. Kalau tak mampu tak perlu. Kita fikir. Kerana apa? Kerana sebenarnya Allah dah bagi nikmat kepada kita cukup dengan apa yang kita perlu. Tengok. Allah dah beri apa yang kita nak. Allah dah beri apa yang kita perlu. Sebenarnya cukup dengan apa yang kita nak. Dan saya tertarik. Saya di UAE Gombak. Saya tak tahu saya pernah cerita di sini atau belum. Ada seorang ibu, ayah ini, pakcik dan makcik ini. Dia jual apa? Jual buah-buahan saja. Buka stall, jual buah.
Saya rasa lama dah juga dia berniaga jual buah-buahan. Satu ketika stol buahnya tutup dengan agak lama. Ya, habis-habis balik tu kami duk tanya, "Pak Cik, kenapa cuti lama sangat, pergi mana?" Stol buah jual satu plastik hanya RM2 je pun. Ya. Satu hari tak tahu dah dapat berapa. RM2 satu plastik. Kalau kita kata RM2 tu bukanlah satu nilai besar. Tapi apa? Tutup gerai yang agak lama. Balik-balik kami tanya, "Pergi mana Pak Cik, balik kampung ke?" Ya, tak. Mengerjakan haji. Maka ini kita kata, ya, kalaulah dia rasa tak mampu, memang tak mampu, dia tak buat. Tapi apa, ini kita bincang juga sedikit tentang keberkatan, dan kita bincang juga bila kita topik stres tadi. Stresnya orang bila kita buat di luar kadar kemampuan. Apa-apa pun perkara. Berbeza dengan potensi. Jangan silap faham. Ada orang kata kalau macam tu tak boleh buat di luar kadar kemampuan, kita duduk dekat safe zone je lah. Dekat comfortable zone je lah. Cukuplah ini je. Tak payah tunjuk potensi sebagainya. Tidak, itu berbeza. Yang kita bincang tadi berkaitan kewangan, berkaitan kita nak lebih daripada orang lain yang kita nampak daripada segi material dan fizikal. Kedua. Dan yang ketiga apa? Ini membuatkan orang tertekan kerana apa lagi? Tak hargai nikmat yang sedia ada. Kita sebenarnya dah ada cukup. Ini kita bincang. Kita dah, Allah berikan cukup sedia ada. Tapi kita tak syukur. Kita tak hargai. Maka lihat contoh apa? Kita nampak abang-abang. Tengok suami orang tu sweet betul. Yang setiap bulan bawa pergi bercuti. Kita duk komplain. Kita rasa tak bahagia, tak seronok. Kita tak hargai. Sedangkan rupa-rupanya suami kita itulah dah cukup baik. Yang mana bantu kita dekat rumah sebagai contoh. Kalau yang tak bantu, kita ambil lagi kebaikan-kebaikan dia untuk kita syukuri. Apa sekalipun, kawan-kawan dekat office kita. Kita dapat kawan yang jenis yang fasih ke sebagainya. Cari kebaikan-kebaikan ada pada dirinya untuk kita bersyukur. Supaya apa? Topik kita, supaya kita tidak stres. Kenapa orang mudah stres? Sebab dia tak nampak langsung sisi-sisi kebaikan. Nampak bos je jenis marah, garang sebagainya. Dia tak melihat sisi kebaikan. Kanta pembesar yang dia pegang, dia nampak hanya keburukan-keburukan, sehingga dia kebaikan semua tidak nampak. Sebab itu kita tertekan dan tertekan. Masalah balik pada diri kita. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran apa? Kalau Allah Ta'ala fi kitabil aziz, wa in ta'uddu ni'matullah la tahsuha. Ya, sungguhnya kalau kita hitung nikmat yang Allah bagi, kita takkan boleh nak kira. Banyak. Sebab itu kalau kita nak bersyukur, kita nak hargai nikmat, kita lihat balik nikmat-nikmat yang Allah dah bagi pada kita. Tak perlu compare dengan orang lain. Bila kita compare, ini yang menyebabkan kita sakit hati, sakit jiwa. Kita tak boleh nak khusyuk untuk beribadah. Ini antaranya. Dan lagi apa? Bila kita sebut lagi tentang stres, ya, kita bincang tadi, itu antara punca-punca. Pasti ada keburukan-keburukannya. Bila kita tertekan, bila kita stres, apa keburukan yang paling kita tahu apa dia? Kalau stres ni dia kaitkan dengan apa selalu? Pening kepala, lagi apa? Dia lebih more tu fizikal lah kita kata ya. Pening kepala, darah tinggi, denyut jantung laju, sebagainya. Emosi kita pun jadi tak stabil. Rupa-rupanya muslimat sekalian, bila kita stres, ada satu hormon namanya kortisol yang akan dirembeskan pada badan kita. Hormon ini adalah hormon yang melemahkan sistem pertahanan badan kita, yang menyebabkan kita apa? Jadi kurang daya ingatan, tekanan darah kita tinggi, kemudian kita boleh ada apa? Nak kata apa? Boleh untuk menghidap sakit jantung. Sebab apa? Tekanan darah tinggi, denyutan jantung jadi laju dan sebagainya. Dan juga boleh hilang fokus. Tengok, semua ini adalah kelemahan, keburukan dari sudut fizikal yang kita nampak. Pening kepala, tertekan, rasa berat. Kenapa ini semua stres? Kenapa ini semua tekanan? Sebab itu kita nak biar kita dapat urus dengan baik. Saya akan tinggalkan beberapa tips kita sama-sama. Cuba amal, kita cuba buat. Ya, tips-tips untuk kita urus dan ubat stres kita. Semua orang ada stres, kita nak sama-sama urus. Ya, saya jumpa baru-baru ni seorang ibu. Umurnya mungkin dalam 50-an, 50 lebih. Yang mana suaminya baru didapati berkahwin lagi satu. Ya, beberapa bulan. Pada awal-awal subhanallah lembek, badan lembek, tak bermaya, tak terurus. Saya kata apa? Cuba cari sisi-sisi kebaikan yang Allah nak tunjukkan pada kita. Cuba cari benda-benda baik dulu. Sebab bila kita cari benda buruk, kita boleh cari banyak.
sehingga benda itu menjadikan kita lemah dan lemah. Saya kata apa? Cari benda yang baik dan baik yang Allah sebenarnya nak tunjuk pada kita. Cuba cari. Ya. Kalau kita tak cari, memang kita tak jumpa. Dan akhirnya yang kelemahan, keburukan itu yang kita nampak, dan akhirnya itu menguasai diri kita hingga kita takut apa? Takut kita makin tertekan. Ya, maka ini kita bincang. Ya, kalau kita kata tadi kesihatan fizikal kita, mental kita, spiritual, rohani kita terganggu, ingat segala ujian, musibah, tekanan yang Allah berikan pada kita ini bukan tanda Allah zalim pada kita. Itu yang kita nak sebut dulu. Baik sangka dulu pada Allah. Allah takkan zalim pada diri kita. Dan apa? Ini semua ni biasa dengar. Kalau Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bagi apa yang kita tak mampu untuk kita tanggung. Allah bagi apa yang kita mampu untuk kita tanggung. Sebab itu apa pun ujian, saya tak tahu muslimat punya ujian apa. Yang apa tekanan, apa stresor, apa punca stres yang muslimat hadapi hari-hari. Mungkin jam. Ada orang yang menghadapi jam tapi tenang. Ada orang yang seronok dia duduk kat jam. Ada orang yang selagi tertekan nak marah duduk jam. Apa bezanya? Sebab apa? Apa? Kita cuba tengok orang yang rasa tenang. Bila tanya kenapa seronok dia duduk kat jam, sebab dia kata apa? Tengok, dia pilih untuk fikir baik-baik. Dia kata apa? Sebab waktu tu lah ustazah saya boleh dengar tazkirah di IKIM FM. Kalau saya sampai dekat office tak tentu saya boleh dengar. Satu. Lagi apa? Kenapa rasa tenang? Sebab waktu tu lah ustazah, waktu saya dan anak-anak lama dalam kereta. Waktu tu lah rupanya quality time dengan anak-anak. Tengok. Dia fikir dan pilih benda yang baik-baik dalam waktu jam. Dia kata apa? Waktu jam tu lah ustazah saya boleh tasmik bacaan anak saya waktu jam. Tengok, rupa-rupanya jam tu pun ada kebaikan pada orang yang memilih kebaikan. Maka tenang dia dapat. Betul? Ada orang pula dia kata apa? Ustazah waktu tu lah rupa-rupanya kalau dekat rumah saya takkan dapat waktu ini. Waktu apa? Saya kata. Waktu di dalam kereta itulah waktu saya berseorangan nak pergi ke tempat kerja. Yang waktu itu bila saya berzikir, saya rasa zikir itu paling berkualiti. Berbanding kalau lepas solat kat rumah, baru nak angkat tasbih, nak zikir, anak dah menangis, anak dah macam-macam, depan sejadah berguling-guling sebagainya, jadi tak khusyuk, tak fokus. Tapi rupa-rupanya orang yang memilih sisi-sisi kebaikan tadi, kenapa dia boleh tenang? Dia memilih dan berfikir, bertindak untuk itu. Orang yang marah-marah sebab jam, sebab apa? Dia rasa jam itu satu masalah. Dia rasa jam itu satu tekanan. Dia rasa jam itu satu perkara yang membebankan. Akhirnya kalau hari-hari dia jumpa jam, dia akan dah terus mindset dalam kepala dia. Dia kata jam perkara yang tidak menyeronokkan. Maka mana tidak, kita akan rasa tertekan. Ya? Kerana apa? Kita lalui benda tu hari-hari yang kita tak boleh elak. Maka hari ni kita nak cuba fokus apa? Cuba ubah cara pandang, cara fikir kita dengan masalah tadi. Supaya masalah yang Allah hantar pada kita itu, kita jadi lebih positif. Kita lebih berbaik sangka pada Allah. Ini yang saya nak ajar. Jom sama-sama kita. Ada orang dia kemalangan, aksiden. Kemalangan itu malah dia menyalahkan Allah. Kenapa aku yang kemalangan dan sebagainya. Tapi ada setengah orang yang bila dia kemalangan, lagi dia duduk muhasabah. Ya Allah, mungkin kemalangan ini untuk hapus dosa aku. Ya Allah, mungkin kemalangan ini untuk engkau tarik aku, untuk angkat darjat aku, ya Allah. Maka tengok, kemalangan tadi malah menjadikan dia makin ingat dan dekat pada Allah. Hati tenang. Sebab itu bila kita kata, kenapa bila ada masalah kita kena ingat Allah, ini antaranya. Cuba bayang. Bila kita marah, bila kita sedih, dalam keadaan emosi yang tak stabil, stres tadi, siapa agak-agak dulu yang bekerja-kerja nak dekat dengan kita? Syaitan. Dalam keadaan emosi tak stabil, tengah sedih yang terlampau, marah yang sangat-sangat. Semua itu emosi yang tak stabil, itu stres. Maka kalau kita tak urus dan ubat yang baik, maka ada sesuatu yang akan ambil alih. Inilah syaitan. Syaitan akan bekerja-kerja berlumba-lumba untuk take over hati kita, take over jiwa kita. Kata apa? Bila marah lagi. Bila sedih sangat-sangat, sampai kita meninggalkan segala pergantungan kita pada Allah. Ini yang bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab itu solatnya tak khusyuk. Sebab rasa apa? Aku solat pun Allah uji aku, marah. Aku solat pun Allah bagi musibah pada aku. Tengok. Jadi tak reda. Jadi solatnya tak berkualiti. Sedangkan solat tadilah hubungan kita dengan Allah yang perlu sangat-sangat kita jaga. Subhanallah. Maka inilah kita nak belajar. Baik sangka dulu pada Allah. Kita nak biar apa pun ujian, tekanan yang kita hadapi,
Ada sebab-sebab yang menjadikan kita terus berbaik sangka pada Allah. Ya, ini antaranya. Dan kita lihat, antara saya nak kongsi sebelum kita nak solat sekejap lagi, antara beberapanya bagaimana kita nak ubat dan urus stres ini. Antara pertama sekali, banyakkan istighfar. Bila rasa masalah tu kita tak mampu hadapi, duduk sekejap, kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Selalu saya buat bila mana kita kadang-kadang penat balik kerja, tiba-tiba anak buat hal. Ya, anak mengamuk, anak menangis, anak menjerit sebagainya. Ya Allah, kita pun penat, anak-anak pun nak perhatian. Maka duduk sekejap. Duduk sekejap dan istighfar. Supaya apa? Supaya yang ambil alih hati kita tadi, kita ini terus ambil alih hati kita untuk letak pergantungan pada Allah. Kita tak nak ada ruang-ruang syaitan untuk ambil alih. Supaya apa? Biar kita nanti penat tadi, kita tak terus marah dan pukul anak kita. Ambil masa, istighfar. Supaya apa? Katalah, ya Allah, mungkin kerana itu apa yang berlaku sekalipun ketika itu, mungkin itu adalah sebab untuk Allah hapuskan dosa kita. Kita minta istighfar. Mungkin antara sebab aku ada buat dosa tadi, ya Allah, mungkin dosa dengan siapa? Dengan sesiapa pun sahaja tadi, kita tak sedar. Mungkin inilah cara balasan yang Allah berikan. Maka istighfar, minta ampun pada Allah. Ya, istighfar. Kerana apa? Istighfar ini adalah istighfar penghapus dosa. Orang yang menghapuskan dosanya, minta Allah ampunkan dosanya, maka orang yang mana dia sungguh-sungguh nak Allah hapuskan dosanya, Allah akan bantu dia keluar daripada masalah dia. Ini kena yakin. Sebab apa? Kita lihat peristiwa Nabi Yunus. Apa kisah peristiwa Nabi Yunus yang masyhur? Yang semua pun tahu ni. Nabi Yunus ditelan dalam perut ikan. Maka kita lihat, Nabi Yunus ditelan dalam perut ikan dalam keadaan dia melakukan kesalahan. Ya, Allah buatkan itu menjadi salah satu sebab, salah satu asbab sebagai satu hukuman. Tapi dalam perut ikan apa yang berlaku? Adakah Nabi Yunus menangis-nangis saja? Apa yang berlaku? Sepanjang dalam perut ikan, Nabi Yunus beristighfar, minta ampun pada Allah antara dengan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tengok, kitalah yang menzalimi diri kita. Nabi Yunus kata, akulah ya Allah yang menzalimi diriku. Kerana dosa-dosa aku tadi, kerana ini sekarang aku berada di sini, maka zikir menghapus dosa. Maka Allah bantu Nabi Yunus keluar daripada perut ikan. Ini antara kita bincang zikir istighfar. Maka yang kedua apa? Tadi kita bincang fokus pada istighfar. Istighfar hapus dosa. Mungkin kerana apa-apa masalah tadi, kerana asbab dosa kita. Dan yang kedua, sebelum tu kita tengok, mungkin apa, anak tak dengar kata, suami makin baran, apa pun sebagainya. Jangan fikir keburukan yang tadi, fikir dulu mungkin apa yang berlaku ini kerana asbab dosa kita. Maka minta ampun dulu pada Allah. Ini pertama, istighfar. Yang kedua apa? Zikir, ingat Allah sentiasa. Saya berbalik tadi dari Kelang bersama pelajar-pelajar di Kelang. Kita duk bincang tentang zikir sahaja. Sebut apa? Zikir, ulama kata apa? Antara Ibnu Katsir antaranya menyebutkan dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan apa? Zikir ini bukan setakat yang kita lafazkan di mulut. Yang kita kata subhanallah, 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 alhamdulillah, itu bukan setakatnya. Ulama kata zikir yang lebih dalam maksudnya adalah ingat Allah, bukan setakat lisan, bukan setakat lafaz, tapi zikir anggota. Apa maksud zikir anggota? Tangan yang kita ada ini kita guna untuk ingat Allah bagaimana. Mata yang kita ada kita guna untuk ingat Allah bagaimana. Zikir maksudnya apa? Zikrullah, ingat pada Allah. Maka cara tangan berzikir, kita guna tangan ini dengan tujuan Allah redha. Guna mata untuk tujuan kita zikir, guna dengan tujuan Allah redha. Semua anggota. Maka ulama kata apa? Rupa-rupanya zikir ini lebih dalam adalah ingat Allah pada setiap perkara, pada setiap anggota kita. Sebab itu bagaimana kita nak elak kita ini tertekan dan stres, banyak ingat Allah. Jangan kita bagi syaitan dan sekutunya take over diri kita sehingga kita rasa tak mampu untuk mengawal diri kita dan kita jadi pengaruh-pengaruh yang lebih negatif. Sebab itu kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana sebelum dihumban ke dalam api, apa yang berlaku? Dalam riwayat mengatakan Nabi Ibrahim berdoa dengan satu doa. Doa ini ada ayat dalam Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik aku meminta pertolongan dan pergantungan. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini. Tengok, doa ini merupakan zikir penguat untuk dia.
Sebab itu bila kita ada masalah, ingat dulu Allah. Kerana apa? Masalah itu penyakit ke, kesihatan dan sebagainya, semua tu dari Allah. Allah je yang layak untuk ambil. Allah je yang layak untuk menyembuhkan. Maka ingat balik pada Allah. Ingat dengan zikir. Dan ingat, zikir bukan setakat lafaz, tapi zikir pada anggota seluruhnya. Dan yang ketiga, fikir yang baik-baik. Kita dah bincang tadi, apa pun masalah, stres yang kita hadapi, punca-punca tekanan yang kita dapat pada hari ini, fikir dulu masalah. Kalau kita bincang tadi jam, ada orang yang fikir jam itu masalah, ada orang fikir jam itu satu nikmat. Sama, apa pun. Ya, kalau kita kata, saya selalu kata dengan suami, biasalah suami jenis kadang-kadang tak sabar juga, betul. Anak-anak menjerit, menangis kadang-kadang. Kita kata dengan suami, abang-abang, bersyukurlah. Anak kita menangis, tandanya dia sihat. Anak kita melompat buat sepah, tandanya dia aktif, dia sihat. Kalau tiba-tiba anak kita terbaring senyap, kita risau. Maka bersyukurlah saat ini Allah bagi pinjaman dia waktu dia sihat. Maka kita nak apa? Sisi yang positif. Nampak sepah, pening kepala, sakit mata. Tapi kita nak lihat, tadi bukan boleh menjadi tekanan buat kita. Benda itu hanya kecil perkara yang tidak boleh menjadi tekanan yang besar buat kita. Kita nak ubah macam tu. Fikir baik-baik. Dan yang seterusnya, support system. Ya, pastilah. Kalau kita bincang tentang stres, Muslimat semua orang ada stres, semua orang tekanan. Tapi ingat, siapa orang yang ada tekanan, ada stres. Stres yang mana dia ada, dia tak cuba ubat, dia tak urus. Maka kita takut apa? Ada tekanan-tekanan lain yang datang, yang lebih membebankan, lebih berat. Akhirnya bertampung. Dan itu boleh menjadi apa? Kita takut inilah yang kita kenal sebagai disorder dan sebagainya. Biasa dengar disorder? Ya, benda apa tu? Sakit jiwa kritikal. Yang mana kita tak urus dengan baik, kita takut ia jadi mudarat yang melarat, yang akhirnya kita takut, kita susah dan payah nak ubat. Ya, sebab itu kita lihat, tengok, ya, kalau kita sakit, contoh demam. Kalau demam biasa-biasa, kita pergi klinik, doktor bagi apa? Paracetamol, ubat demam biasa. Tapi katalah demam tadi dah jadi demam yang infected, demam yang dah infected ni, demam yang dah berkuman sebagai contoh. Doktor bagi ubat demam yang sama ke? Tidak, akan bagi tambahan dengan antibiotik sebagai contoh. Bagi tambahan-tambahan ubat yang lebih kuat sebagai contoh. Itu secara fizikal kita, badan kita. Apatah lagi jiwa kita. Kalau jiwa kita tak ubat dari awal. Kita tahu tekanan dah ada, tapi kita tak ubat. Kita biar malah ada tekanan-tekanan lain yang datang. Kita tak urus dan ubat. Kita takut tadi mula-mula boleh rawat dengan mudah, boleh merawat dengan senang, tapi kerana dah jadi barah, dah jadi susah, jadi berat, maka akhirnya ubat yang mudah zikir tadi dah tak boleh. Sebab itu kalau kita berprogram dengan orang-orang yang bermasalah seperti mental disorder, tak cukup. Sebab itu kita kena cure daripada awal. Muslimat, puan-puan yang tahu keadaan diri, kesihatan fizikal, kesihatan mental, kesihatan spiritual, maka kita yang kena usaha rawat. Dan maka kita bincang tadi support system. Yes, orang yang stres mungkin boleh rawat dengan diri sendiri, cuba usahakan. Tapi kalau kita rasa tekanan tadi cukup berat, kita tak mampu untuk seorang-seorang, cari orang yang kita rasa boleh dipercayai. Kena ingat, orang yang dipercayai. Orang dipercayai maksudnya apa? Yang mana kalau kita cerita kat dia tak boleh nak sampai cerita pada orang lain. Ini antaranya. Dan apa? Katalah kalau ada masalah dekat tempat kerja, cerita pada suami. Kalau ada masalah dengan suami, cari orang yang dipercayai untuk kita luahkan. Kita share atau kita minta nasihat, moga-moga. Sebab apa? Kita perlukan support system. Moga-moga kita terus kuat dengan support system tadi. Ini yang keempat. Dan seterusnya yang terakhir, ini pastilah apa pun tekanan itu juga dari Allah. Apa juga masalah itu juga dari Allah. Maka yang akhir ini, bagaimana kita nak urus dan ubat, luahkan segalanya pada Allah. Andai kata tadi kita tak jumpa, ustazah tak jumpalah dengan kawan yang boleh dipercayai untuk bagi nasihat, untuk dengar luahan, yang satu ini pasti kita boleh buat. Apa dia? Luahkan segalanya pada Allah. Luahkan. Kita rasa terbeban, kita rasa penat, kita rasa apa pun, luahkan segalanya pada Allah dalam waktu sujud kita. Nangislah ketika itu. Kerana yakin dan percayalah waktu kita menangis tadi, kerana kita tak mampu, kita rasa. Kerana terbeban, kita rasa berat. Kita rasa apa, macam-macam yang kita rasa. Nangislah, luahkan pada Allah. Dan apa? Allah akan jawab dalam macam-macam keadaan yang kita tak sangka-sangka. Ya, sebab itu siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar dari arah yang tak disangka. Sangka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa pada Allah, sungguh-sungguh bergantung pada Allah, Allah bagi jalan keluar dari masalah yang dia ada
dengan jalan yang tak disangka-sangka. Manusia kita pun tak mampu nak fikir, ya Allah, Allah solve kita punya problem dengan cara ini. Kita pun tak mampu nak fikir, tapi Allah boleh sediakan jalan dengan pelbagai keadaan. Sebab itu apa pun kita berbalik-balik, kuatkan diri kita dengan pergantungan pada Allah. InsyaAllah kita tak nak ada sesuatu perkara yang lain yang mengambil alih diri kita. Sebab kita tahu dalam perkara-perkara alam ghaib, ada macam-macam. Kita bukan setakat kita saja yang hidup seorang-seorang manusia dekat muka bumi ini, tidak. Kita ada syaitan, kita ada malaikat, kita ada jin juga. Maka sebab itu kita tak nak pengaruh-pengaruh luar ini yang mengganggu kita, yang cuba nak take over diri kita. Sedangkan kita ini khalifah yang diangkat kedudukannya oleh Allah, yang mana kita diberi akal untuk kita pilih, jiwa kita ada untuk kita, iman kita nak menuntun balik diri kita supaya kita makin dekat dengan Allah, insyaAllah. Dan saya buka soal jawab kalau ada sebelum kita buat khulasah dan kita tutup. Silakan, tafadhal. Sila. Ya. Ya. Okey, khair. Terima kasih soalan. Ya, macam mana kalau kita ada mental disorder? Mental disorder kalau kita lihat disorder ni macam-macam, ya, macam-macam termsnya. Macam-macam emosi tak stabil pun nama lain, skizofrenia tu benda lain pula, benda-benda macam-macam. Tapi secara generalnya, macam mana kalau soalannya apa? Macam mana kita nak rawat perkara itu kalau dah kritikal, kalau zikir tak boleh? Maka kita kena rujuk juga dengan pakar-pakar perubatan sebagai contoh. Ya, kita antaranya apa? Kita ada pakar perubatan untuk kita rujuk sebagai contoh secretary. Untuk apa? Kita ambil ubat-ubatan sebagai contoh. Itu ubat-ubat. Dan apa kita nak? Itu fizikal kita kata mental kita. Rohani kita macam mana? Kita jumpa juga dengan pakar-pakar. Kita jumpa pakar-pakar rujuk. Sebab itu saya pernah di mana? Di Kedah antaranya. Dengan orang-orang yang bermasalah macam ni, kita ada ruqyah kita. Cara bagaimana nak rawat dengan mandiannya, dengan ruqyahnya, dengan pelbagainya. Maka sebab itu ianya memakan masa agak lama. Bukan sehari boleh baik, tidak. Dia memakan masa mungkin berbulan-bulan baru boleh baik, boleh stabil dan sebagainya. Sebab itu bila kita bincang tentang ini, bagaimana support system tadi sangat penting. Jangan kata dia jumpa dengan secretary, dia gila-gila. Tidak. Masyarakat juga perlu memainkan peranan support system untuk tidak memandang negatif pada orang-orang sebegini. Sebab apa? Rupa-rupanya orang yang macam ni sangat ramai, ya. Yang mereka ini survive untuk terus kekal normal ini bukan mudah. Saya yakin kalau kita jalan di KL, Muslimat, kalau kita jalan dekat Masjid India, dekat Jalan Tar dan sebagainya, mungkin siang tak nampak. Cuba buat trip malam. Saya dengan suami saya pernah kita buat trip malam. Abang-abang kita jom jalan malam-malam dekat KL. Bukan nak pergi mana pun, tapi tengok gelandangan-gelandangan. Tengok orang-orang yang tidak macam kita, diberikan ujian yang berbeza dengan kita. Kita tengok ada orang bercakap seorang-seorang tepi jalan dan sebagainya. Maka macam mana kita perlu rawat dia dengan cara dan kaedah yang berbeza. Kita tak boleh jumpa dia tepi jalan, kita tazkirah, memang tak boleh. Orang-orang macam ni. Maka ada kaedah yang lain, kaedah yang berbeza. Sebab itu bagaimana ini kita sebut, dia tidak boleh ambil masa yang satu hari, masa yang singkat. Ini ambil masa yang lama, mungkin berbulan-bulan baru boleh pulih. Sebab itu kita lah, kalau kata ada keluarga kita nampak suami kita macam-macam. Saya pernah jumpa seorang perempuan, seorang isteri ni, suami dia skizofrenia. Skizofrenia anti simptom dia apa? Dia bercakap seorang-seorang. Seolah-olah dia dengar ada orang cakap dengan dia. Dia seolah-olah nampak ada orang depan dia, sedangkan tak ada. Sebab itu ada kes-kes dalam akhbar-akhbar yang kata apa? Ayah bunuh anak dengar bisikan-bisikan. Ini antara simptom-simptom skizofrenia. Tapi kita nak ambil apa? Tadi kita bincang ni, kalau kita rasa emosi kita dah mula start tak stabil, tekanan anak, lepas tu penat kerja, suami pula tak faham dan sebagainya, emosi kita mula tak stabil, kita rawat dari sekarang. Jangan tunggu nanti dah mula terbeban, dah makin berat, baru kita nak rawat. Kita takut itu makin susah dan ambil masa. Jadi sekarang inilah kita ambil caranya. Dengan macam mana? Tadi kita bincang support system, kita bincang cari zikir yang mudah untuk kita amalkan. Cuba. Moga-moga di situ Allah beri ketenangan. Dan apa dia? Saya kongsikan satu. This one. Assalamualaikum. Saya datang tadi, saya terbaca satu kejap, ya. Okay, this one, ya. Dalam ayat surah At-Taubah ayat ke-40, ya.
Ayat ini pun masyhur yang biasa kita dengar. Saya tu ambil ayatnya ke belakangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunud. Ila akhir ayat. Ayatnya panjang tapi kita ambil terus la tahzan innallaha ma'ana. Apa maksudnya? Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tengok, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bila kita tertekan, kita stres, kita sedih, kita marah, ingat balik pada Allah, maka dua perkara Allah beri pada kita. Terus ayat itu disambung dengan sakinatahu. Sakinah, apa maksudnya? Siapa yang sedih, siapa yang marah, diingat Allah dulu. Yang pertama, Allah bagi ketenangan. Ketenangan maksudnya apa? Ketenangan ini Allah cabut rasa resahnya, gelisahnya, rasa marahnya. Dan yang kedua, wa ayyadahu bijunud. Apa maksudnya? Allah beri kekuatan pada dia. Ya. Kita nak dua-dua ini. Inilah booster kita. Kita nak tenang, kita dah dapat tenang, dan bila dah tenang kita nak juga kekuatan. Dalam ayat ini disambung, Allah beri kekuatan. Kita tenang hadapi ujian ini. Mungkin tenangnya saat itu, tapi Allah sambung, Allah beri kekuatan untuk hari-hari yang mendatang untuk kita hadapi ujian tadi. Ketenangan sahaja tidak cukup, tapi kita perlukan ketenangan dan kekuatan. Tapi dengan syarat Allah kata, innallah ma'ana. Apa pun semua berbalik bersama dengan Allah. Letak pergantungan pada Allah. Nampak macam mudah kan? Tapi orang yang ada masalah, ada tekanan, dia akan rasa itu satu benda yang struggle, benda yang susah. Sebab itu kita kena mula dan sedari sekarang, insyaAllah. Daripada masalah kita ni kecil, kita cuba solve dengan cara yang terbaik. Katalah kalau ada masalah, ada masalah suami isteri sebagainya, bincang. Dan saya suka sebut apa, kita tak boleh assume suami faham apa yang kita nak buat. Kita tak boleh assume suami tahu apa yang kita nak cakap. Kita tak cakap lagi, tapi kita tak boleh assume yang suami faham. Maka kita kena kata, abang-abang saya nak macam ni. Kena bagi tahu. Kita juga tak boleh assume yang apa suami tahu apa yang kita sedang rasa. Maka kita kena bagi tahu, abang-abang saya penat. Boleh tak sama-sama kita kemas rumah? Boleh ke tidak? Tengok. Sama-sama. Sebab itu kita perlu ada komunikasi. Dan apa? Bila kita berprogram dengan Jabatan Agama Islam, antaranya. Masalah-masalah rumah tangga, antara kita ambil sikit sebelum kita buat khulasah, kita tutup. Antaranya apa masalahnya adalah communication punya problem. Masalah komunikasi. Yang mana suami isteri tak duduk bincang elok-elok, maka masing-masing mungkin kahwin dah lama, 30-20 tahun. Tapi dia rasa dia faham. Rasa faham ni bahaya. Sebab itu kena duduk, kena bincang, kena bagi tahu apa yang kita rasa tak puas hati, apa yang suami rasa yang perlu kita perbetulkan. Bincang. Moga-moga itu juga antara jalan-jalan ketenangan, insyaAllah. Mungkin soalan akhir tak ada kau ya. Baik, kita tutuplah insyaAllah. Moga-moga kita semua Allah beri kekuatan, kita semua Allah beri ketenangan. Jom sama-sama saya. Kalau anak saya kan, biasalah anak saya yang sulung 7 tahun, yang paling kecil 2 tahun. Anak-anak tengah membesar. Puan-puan pun yang depan saya, pasti anak-anak kecil tengah membesar, tengah aktif. Anak saya semua lelaki. Tengah mana yang tengah buat tu, nak buat sepah tu sepah lah. Maka kita duduk sekejap minta pada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Tak berhenti saya cakap, ya Allah, berikan aku, limpahkan aku kesabaran ya Allah. Sebab kita takut apa? Waktu kita hilang sabar tadi, kita sebut tadi syaitan ambil alih, take over diri kita. Kita takut kita terpukul tak sengaja. Kita takut kita tertengking tak sengaja. Dan saya selalu program motivasi dengan anak-anak remaja, saya selalu sebut ini dengan ibu-ibu. 5 minit, 10 minit yang kita tengking, 5 minit, 10 minit yang kita pukul tadi, memang kita rasa sekejap je. Pukul, settle. Lepas tu buat macam tak bersalah, kita buat macam biasa. Tapi percayalah, 5-10 minit tadi yang kita tinggalkan tadi, itu adalah kesan yang sangat dalam, yang menjadi luka pada anak-anak kita, yang akhirnya menjadi parut. Kalau parut ni boleh hilang ke tidak? Susah hilang. Kalau luka saja tak apa, ini luka berparut yang payah nak hilang. Sebab tu nanti anak-anak 20-30 tahun akan datang, kalau kita tanya, kita survey, mereka akan masih ingat apa yang berlaku waktu itu. Subhanallah, ini bahaya. Sebab tu kita nak isi momen-momen yang baik-baik. Moga-moga bermula daripada ibu-ibu muslimat lah, puan-puan sekalian. Kita nak tekanan itu tidak mengganggu kita dan anak-anak kita, insyaAllah. Dan saya rasa setakat itu saja. Maaf salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Kita moga-moga Allah beri ketenangan. Kitalah yang nak tenang, kitalah yang pilih ketenangan, kitalah yang fikir baik-baik.
Dan kita yang nak bahagia, kita pilih untuk jalan bahagia, insya-Allah. Dan saya rasa setakat itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafar wal 'as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Amin ya rabbal alamin. Jom kita solat subuh berjemaah.